Assalamualaikum. Hai bis student semua. Saya Cikgu Hasmuni, dikenali sebagai Mr. H. Akan berkongsi tentang bagaimana nak menulis bahagian 4.0 kaedah kajian. Seperti mana kita merujuk kepada manual kerja khusus pengajian perniagaan tahun ini. Kaedah kajian merupakan huraian lengkap tentang kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian. Jadi bagaimana pelajar nak menulis kaedah kajian dengan huraian yang dikatakan lengkap. Mungkin ada pelajar yang tak ada idea nak mulakan penulisan dalam 4.0 kaedah kajian ni kan. Buntu macam mana nak mulakan kan. Jadi mesti ada satu cadangan untuk menulis kaedah kajian yang lebih berstruktur kan. Kita dapat membantu pelajar. Apa yang kita nak tulis dalam perenggan yang pertama kan. Dicadangkan kita buat satu ayat pembuka daripada ayat kita sendiri. Itu satu ayat pencetus kepada pembaca yang ringan-ringan dulu. Jangan terlalu akademik. Seperti kita tulis bahagian ini menerangkan tentang apa? Tentang pengkaji menggunakan kaedah kajian untuk apa kan? Ataupun apa-apa saja ayat pencetus yang simple kan? Daripada penulis itu sendiri. Barulah kita masuk kepada definisi konsep. Apa kaedah kajian kan? Apa maksud kaedah kajian? Kita mulakan dengan ayat kita sendiri kan? Ataupun kalau kita tak tahu apa itu maksud kaedah kajian secara peribadi, kita rujuklah mana-mana buku, kita ubah ayat tu terlebih dahulu guna ayat sendiri dan kemudian kita sokong ataupun kita kukuhkan ayat kita tu dengan kenyataan-kenyataan ilmiah daripada mana-mana sumber ataupun daripada penulis-penulis lain sebagai satu yang melengkapilah ayat kita sendiri dan disokong dengan ayat daripada sumber-sumber ilmiah yang dipercayai. Kita juga boleh tulis tentang kepentingan ataupun tujuan kaedah kajian secara umumnya kan. Apa kepentingan kita melaksanakan kaedah kajian dalam kerja khusus ni. Jadi kita boleh rujuk kenyataan ilmiah. Apa pula yang kita nak tulis dalam perenggan yang kedua kan. Dia perenggan kedua masih lagi ayat yang umum, iaitu kita terus kepada apakah jenis ataupun klasifikasi kaedah kajian. Secara umumnya kaedah kajian ni ataupun reka bentuk penyelidikan ni ada dua, iaitu reka bentuk kuantitatif dan juga reka bentuk kualitatif. Kita nyatakan saja, tak perlu huraikan secara spesifik kan dalam perenggan ni. Jadi kita bagi tahulah pengkaji guna jenis apa, guna kuantitatif ke ataupun kualitatif atau kedua-duanya. Jadi jelaskan kat situ, huraikan definisi konsep bagi kaedah yang dipilih tu. Tapi pada Mr. H, bila kita tengok betul-betul letak soalan dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar, dia lebih kepada kaedah kajian kualitatif, yang mana kita menggunakan analisis dokumen kan. Itu dokumen tu adalah periklanan, iklan. Jadi kita mendapatkan data dan maklumat daripada iklan dan kita buat analisis itu dalam lingkungan kajian kualitatif kan. Sebab apa? Soalan kita menganalisis amalan pengambilan sumber manusia. Jadi kita buat kerja-kerja penelitian iklan. Jadi ia adalah salah satu ciri-ciri dalam kaedah kajian kualitatif. Itu analisis dokumen ataupun bukti dokumen. Kita menggunakan analisis dokumen ataupun bukti dokumen untuk buat analisis kan. Jadi itu yang boleh diceritakan dalam perenggan yang kedua. Dah ada dua perenggan kan. Jadi apa pula yang kita boleh tulis dalam perenggan yang ketiga kan. Dalam perenggan yang ketiga dicadangkan seperti mana dalam manual kerja khusus ada diterangkan dengan jelas kaedah pemerolehan data. Jadi ia adalah berkaitan dengan kaedah pengumpulan data. Jadi dia merujuk kepada apakah sumber data yang digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan maklumat.
sebelum dianalisis kan. Jadi sumber data secara umumnya semua orang tahu kan. Data terbagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer ni adalah data mentah yang memang secara langsung kita peroleh daripada aktiviti tinjauan pengkaji itu sendiri melalui pemerhatian, tembual, soal jawab kan. Jika pelajar dapatkan iklan contohnya melalui banner, sudah tentu pelajar tu melakukan tinjauan pemerhatian. Jadi pelajar tu menggunakan data primer. Kalau pelajar menggunakan data sekunder pula, data sekunder ni apa ciri-ciri dia? Itu kita ambil daripada sumber penerbitan bercetak, daripada buku kan. Jadi kita melakukan analisis dokumen dekat situ. Data-data yang diterbitkan. Dalam internet juga, data sekunder tu kita boleh perolehi seperti dalam laman web, portal, media sosial kan. Laman web syarikat, ataupun ada juga syarikat yang satu portal, ada juga dalam media sosial, seperti Facebook, Instagram kan. Jadi ini adalah sumber data. Jadi pelajar boleh pilih mengguna salah satu ataupun kedua-duanya sekali kan. Dan apa pula yang kita nak tulis dalam perenggan yang seterusnya, perenggan yang keempat. Bagi perenggan yang keempat dan mungkin yang kelima atau yang keenam, pelajar perlu membuat penerangan yang lebih spesifik tentang tujuan menggunakan sumber data tersebut, iaitu sumber data yang dicari ataupun diakses. Jadi dalam perenggan ini, pelajar perlu bagi tahu rujuk ataupun akses data jenis apa. Contohnya internet, daripada data sekunder, guna internet, rujuk laman web syarikat kan. Dan laman web syarikat ni maklumatnya untuk bantu penulisan bahagian mana, tentang apa. Jadi dalam manual kerja khusus tu sendiri, diminta pelajar untuk memberikan justifikasi. Justifikasi bermaksud huraian tentang sebab ataupun mengapa kan pelajar menggunakan sumber data, sama ada data primer ataupun data sekunder. Jika data itu dipilih, kenapa memilih data tersebut, untuk tujuan apa, untuk membantu pelajar menulis bahagian apa, untuk menyokong ataupun mengukuhkan tentang ayat apa. Perlu diberikan justifikasi di sini. Kenapa Mr. H kata akan wujud perenggan yang kelima, yang keenam atau yang seterusnya? Ini kerana apabila kita dah masuk ke bahagian 5.0 dapatan kajian dan perbincangan, kemungkinan besar pelajar akan membuat penambahan dalam pembacaan ataupun membuat penambahan dalam rujukan. Jadi bahagian 4.0 ni tidak akan sempurna, tidak akan lengkap sepenuhnya selagi kita tidak menyiapkan kesemua bahagian dalam kerja khusus ini. Sebab kaedah kajian ini perlu diupdate dari semasa ke semasa, terutamanya dari segi apakah data yang diperolehi, untuk tujuan apa. Diharapkan semua pelajar dapat memahami apa yang Mr. Kongsi ini, dan diharapkan ia dapat membantu penulisan pelajar dalam 4.0 kaedah kajian. Jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. InsyaAllah Mr. akan kongsikan bagaimana untuk membuat analisis dalam 5.0 dapatan kajian dan perbincangan. Bye.